Hujan monsun yang lebat dan berterusan telah mencetuskan banjir paling teruk dalam sejarah Pakistan baru-baru ini. Banjir terburuk ini telah menghanyutkan kampung dan menyebabkan kira-kira 3.4 juta kanak-kanak memerlukan bantuan selain berisiko tinggi menerima penyakit bawaan air serta kekurangan zat makanan. Hujan lebat yang melanda Lembah Swat menyebabkan air sungai melimpah dengan arus deras menghanyutkan jambatan dan jalan raya sekaligus menyaksikan penduduk serta pelancong di kawasan berkenaan terputus hubungan dengan bandar berdekatan walaupun selepas banjir surut. Malah pihak berkuasa di Pakistan sendiri turut memberi amaran kemungkinan negara itu mengambil masa sehingga 6 bulan untuk pulih daripada banjir, terutamanya beberapa kawasan yang paling teruk terjejas. Banjir yang disebabkan oleh hujan monsun dan pencairan glacier di kawasan pegunungan di utara Pakistan telah meragut nyawa lebih 1,400 orang dan menjejaskan kira-kira 33 juta lagi penduduk. Manakala nilai kemusnahan dijangka mencecah lebih 30 bilion US dollar, iaitu 3 kali ganda daripada anggaran awal iaitu sekitar 10 bilion US dollar. Menurut Menteri Iklim Pakistan, negara itu kini sedang menghadapi isu kekurangan makanan berikutan kemusnahan sehingga 70% tanaman ruji seperti beras dan jagung. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Pakistan mengalami banjir yang sangat teruk. Teruskan menonton. Kira-kira 33 juta orang termasuk 16 juta kanak-kanak telah terjejas disebabkan oleh hujan monsun lebat yang berlaku pada tahun ini di Pakistan yang seterusnya menyebabkan banjir dan tanah runtuh yang dahsyat di banyak kawasan di negara tersebut. Sebanyak 7 juta orang telah dipindahkan pada waktu itu. Beberapa sungai utama telah melebihi paras bahaya dan air di empangan juga melimpah keluar sehingga memusnahkan rumah, ladang, infrastruktur kritikal termasuk jalan raya, jambatan, sekolah, hospital dan kemudahan kesihatan awam yang lain. Beribu-ribu sekolah di seluruh negara telah rosak dan musnah akibat banjir. Ini sekaligus menambahkan lagi gangguan pembelajaran yang dialami kanak-kanak semasa penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19. Akibat daripada banjir besar yang melanda Pakistan ini, wabak cirit-birit, kepialu dan malaria menjadi semakin meningkat apabila berjuta-juta orang tidur di tempat perlindungan sementara atau di kawasan terbuka yang berhampiran dengan kawasan air bertakung. Bertambah parah apabila banyak kawasan yang dilanda banjir paling teruk merupakan kawasan luar bandar di mana kanak-kanak di sana sudah pun mengalami kadar kekurangan zat makanan yang tinggi dan akses yang lemah kepada air dan sanitasi. Krisis akibat iklim ini sememangnya akan memberi impak kepada semua orang. Namun tidak dapat dinafikan bahawa kanak-kanaklah golongan yang lebih menderita, lagi-lagi bagi mereka yang datang daripada komuniti miskin dan terpaksa menanggung beban yang besar. Banjir terburuk dalam sejarah Pakistan. Dengan tebing sungai pecah, banjir kilat dan tasik glacier yang pecah, Pakistan telah mengalami banjir terburuk dalam abad ini. Sekurang-kurangnya 2/3 daripada daerah di negara tersebut telah terjejas. Para saintis berkata bahawa beberapa faktor telah menyumbang kepada kejadian ekstrim itu yang telah menyebabkan kira-kira 33 juta orang kehilangan tempat tinggal. Menurut penyelidik, malapetaka itu mungkin bermula dengan gelombang haba yang luar biasa yang berlaku pada bulan April dan Mei tahun ini apabila suhu mencecah melebihi 40 darjah Celsius untuk tempoh yang lama di banyak tempat. Sehinggakan Bandar Jacobabat pernah mencecah suhu sehingga 51 darjah Celsius pada sekitar bulan Mei yang lalu. Udara yang lebih panas ini boleh menahan lebih banyak kelembapan. Jadi ahli meteorologi telah memberi amaran pada awal tahun ini bahawa suhu melampau mungkin akan mengakibatkan paras hujan melebihi normal semasa musim tengkujuh yang berlaku dari bulan Julai hingga September. Pencairan glacier. Haba panas yang berlaku juga menyebabkan pencairan glacier atau sungai ais di kawasan pegunungan utara Pakistan yang seterusnya meningkatkan jumlah air yang mengalir ke anak sungai yang akhirnya menuju ke sungai Indus. Menurut Atar Hussein yang merupakan saintis iklim, beberapa tasik glacier telah pecah melalui empangan ais dan ini menyebabkan berlakunya pelepasan deruan air yang berbahaya. Pakistan juga merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah glacier yang banyak serta cuaca panas yang menyebabkan pencairan ini berlaku. Ini mengakibatkan air mengalir ke sungai dengan lebih deras dan memburukkan lagi keadaan banjir. Satu laporan menunjukkan aliran air dan lumpur yang laju berlaku di kawasan pegunungan yang mengalir ke sungai Indus dan ini menunjukkan telah berlaku pencairan ais di tasik-tasik glacier yang beku sebelum ini di mana dapat menghalang air dari mengalir. Tambahan pula, sungai Indus merupakan sungai terbesar di Pakistan dan airnya mengalir ke seluruh negara dari utara ke selatan.
Tambahnya lagi, gelombang haba yang berlaku juga bertepatan dengan satu lagi kejadian luar biasa, iaitu tekanan udara rendah yang kuat di Laut Arab yang membawa hujan lebat ke wilayah pantai Pakistan seawal bulan Jun lagi. Ciri-ciri luar biasa ini kemudiannya diburukkan lagi dengan ketibaan awal monsun pada 30 Jun yang biasanya lebih lembap di rantau yang lebih besar untuk tempoh masa yang sangat lama. Kesannya ialah Pakistan telah menerima hampir 3 kali ganda purata hujan tahunan bagi tempoh 7 tahun ini. Wilayah Selatan Sind dan Baluchistan telah menerima lebih daripada 5 kali ganda purata. Lebih 1.2 juta rumah, 5,000 km jalan raya dan 240 jambatan telah musnah. Di Sind, sebuah tasik memanjang telah terbentuk berpuluh-puluh kilometer lebarnya dan lebih banyak air akan terus mencurah ke dalamnya. Masalah infrastruktur. Beberapa agensi cuaca juga telah meramalkan bahawa peristiwa iklim La Nina yang berterusan menyebabkan fenomena yang biasanya dikaitkan dengan keadaan monsun yang lebih kuat di kawasan India dan Pakistan akan berterusan sehingga akhir tahun ini. Ia mungkin memainkan peranan dalam meningkatkan taburan hujan. Bukan itu sahaja, pemanasan global yang disebabkan oleh manusia juga boleh meningkatkan hujan lebat. Antara 1986 dan 2015, suhu di Pakistan meningkat sebanyak 0.3 darjah Celsius setiap dekad, iaitu lebih tinggi daripada purata global. Penyelidik dan pegawai awam juga mengatakan bahawa faktor lain mungkin telah menambah kemusnahan, termasuk sistem amaran awal yang tidak berkesan untuk banjir, pengurusan bencana yang lemah, ketidakstabilan politik dan pembangunan bandar yang tidak terkawal. Ahli sejarah alam sekitar juga berpendapat bahawa peristiwa banjir terburuk ini boleh juga dikaitkan dengan kurangnya kesediaan pihak berkuasa Pakistan dalam menghadapi bencana. Ini disebabkan masalah politik Pakistan yang terus berpanjangan di mana menjejaskan keupayaannya untuk menangani situasi itu. Misalnya, ia boleh dilihat dalam kurangnya usaha dan penelitian dalam melakarkan pelan jangka panjang yang kukuh untuk membangunkan negara itu agar dapat bertahan ketika berlakunya bencana. Antara sebab-sebab yang menyebabkan keadaan lebih teruk bagi masa-masa banjir sekarang adalah cara pemerintah menangani banjir besar yang melanda pada tahun 2010. Walaupun pemerintah Pakistan cuba melarang pembinaan di tebing-tebing sungai, tetapi ianya tidak dikuatkuasakan. Jadi apabila terdapat pembinaan semula, ia menambahkan tekanan kepada ekosistem sungai itu dan apabila tibanya air naik dan hujan lebat, pembinaan sebegini tidak dapat bertahan. Kesimpulannya, sebagai salah satu negara yang paling terdedah kepada iklim di dunia, peristiwa cuaca ekstrim merupakan cabaran yang akan terpaksa dihadapi oleh Pakistan walaupun menyumbang kurang daripada 1% daripada pelepasan gas rumah hijau global. Masalah ini juga perlu dianggap sebagai satu isu global demi meringankan beban bagi para penduduk Pakistan. Bukan itu sahaja, Pakistan nampaknya terpaksa menanggung beban daripada fenomena perubahan iklim yang disebabkan oleh negara-negara kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat, China dan Kesatuan Eropah yang melepaskan lebih banyak gas rumah hijau. Pelepasan ini memberi risiko besar berlakunya perubahan iklim, tetapi negara Pakistan yang terpaksa menanggung kesannya. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.